Berikutnya, oleh kerana malam ni dah alang-alang nisfu Syaban, pertama banyak tuan-tuan terdengar dan tersebar apa-apa amalan yang berkaitan dengan nisfu Syaban. Secara hadisnya, pertama, sabit tak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan malam ni? Malam ni lah. Hadis-hadis kelebihan malam nisfu Syaban sabit sebahagiannya. Umpamanya Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa orang-orang hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Allah Azza wa Jal dia melihat hamba-hambanya pada malam ini dan dia mengampunkan dosa kecuali orang yang berkelahi, bertengkar, adik-beradik, berkelahi, kaum keluarga, putus silaturahim, yang ni Tuhan tak ampun, yang lain Tuhan ampunlah. Ada tak Nabi buat apa-apa amalan malam ni? Kalau tuan-tuan tanya Nabi, tak ada. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang lain, boleh jadi dia buat lah. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi tak buat apa. Nabi tak baca Yasin, Nabi tak baca Kahfi, Nabi tak baca 3 kul, Nabi tak sembahyang 2 rakaat, Nabi tak buat apa malam ni. Jadi orang yang tak buat apa malam ini, dia buat macam biasa, dia salat macam biasa, dia doa macam biasa, dia telah ikut Nabi. Sesiapa yang menambah-nambah, yang memandai-mandai, yang dia pergi baca Yasin 3 kali, dia sembahyang khah 3 kali, dia telah melakukan sesuatu yang Nabi tak buat. Tapi kalau nak tanya apa yang Nabi SAW buat, Nabi buat macam kita buat ni ya? Tak buat apa? Dia kata baik-baik buat daripada tak buat. Itu akal dia. Kalau akal Nabi dah, agama balik kepada amalan yang dibuat oleh Nabi. Dan Nabi mengingatkan kita, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat satu amalan yang kami tak buat, yang kami tak ajar, yang bukan daripada urusan dan contoh yang kami tunjukkan, amalan itu ditolak. Amalan itu tak merdut, tak diterima. Ustaz Rizal berhujah dengan hanya mengulang-ulang kata tiada contoh dari Nabi dan sahabat, sedangkan tiada satu pun ulama yang muktabar menjadikan tiada contoh dari Nabi dan sahabat semata-mata sebagai kaedah fiqh. Adakah Ustaz Rizal atau lebih-lebih peroleh lebih faham hadis daripada ulama-ulama terdahulu? Kaedah tiada contoh dari Nabi ini hanya direka oleh Wahabi untuk membida'ahkan amalan orang lain. Jika Nabi diam pada sesuatu perkara dan Nabi tidak melarangnya, maka hukumnya harus, bukannya bid'ah kerana semata-mata Nabi tak buat. Ini kerana mereka salah faham, mereka salah memahami hadis daripada Aisyah, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-adakan perkara baharu dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal atau bersumber darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wahabi salah memahami hadis Aisyah tersebut. Mereka faham macam ni. Pertama, barang siapa yang berbuat perkara baharu dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi, maka ia tertolak. Yang kedua, mereka faham barang siapa yang berbuat perkara baru yang tidak ada perintah daripada Nabi, daripada Al-Quran, maka ia tertolak. Ini bukanlah seperti yang dipahami oleh ulama muktabar. Perkataan yang Wahabi gagal faham ialah ma laysa minhu, artinya yang bukan dari agama. Mereka faham maksud ma laysa minhu tu ialah perkara yang tidak ada contoh dari Nabi, padahal ulama muktabar mengatakan sebaliknya. Okey, kita tengok apa kata ulama. Ni bukan tafsiran aku sendiri, ini adalah tafsiran ulama-ulama. Yang pertama, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Al-Hafiz Ibn Rajab, beliau telah berkata dalam mantuknya yakni apa yang tersurat pada lafaz hadis menunjukkan bahawa setiap perbuatan yang tidak masuk dalam urusan syariat
maka tertolak. Yakni perkara baharu yang tidak menepati syariat atau melanggar kaedah-kaedah syariat, maka ia tertolak. Bukan bermaksud tiada contoh dari Nabi. Dan mafhum hadis tersebut menunjukkan bahawa setiap perbuatan yang masih dalam urusan syariat, maka ia tidak tertolak. Yakni perkara baharu yang tidak melanggar syariat atau kaedah-kaedah syariat, maka ia tidak tertolak. Baik, yang kedua, Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa ma laysa minhu, yakni sesuatu yang bukan dari agama kami, adalah maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan agama atau tidak didukung oleh qawaid agama atau dalil-dalil agama yang bersifat umum. Dalam huraian beliau selanjutnya, beliau telah berkata, adapun yang tidak bertentangan dengan agama, yakni yang didukung oleh dalil syarak atau qawaid syarak, maka tidak tertolak pelakunya, bahkan amalannya diterima. Okey. Ini boleh dilihat di dalam kitab dia Fathul Mubin Al-Amirah Asy-Syarifiyah, cetakan Mesir, halaman 94. Seterusnya Imam Al-Allama Abdullah Al-Ghamari dalam kitabnya Itqanus San'ah berkata, hadis tersebut memberikan dua pengertian. Yang pertamanya, ma laysa minad din bi an kana mukhalifan liqawaidihi wa dalailihi fa huwa mardudun wa huwa al-bid'atu ad-dalalah. Yakni maksudnya perbuatan baru yang bukan dari agama, iaitu perbuatan-perbuatan baru yang menyalahi kaedah-kaedah agama dan dalil-dalilnya. Perbuatan seperti itu adalah tertolak, dan bid'ah semacam inilah yang dikatakan sesat. Yang kedua maksud dia, wa ma huwa minad din bi an syahida lahu aslun aw ayyadahu dalilun fa huwa sahihun maqbulun wa huwa al-bid'atul hasanah. Perbuatan-perbuatan yang dari agama, iaitu perbuatan baru yang mempunyai standard ukuran hukum asal atau didukung oleh dalil-dalil yang menguatkan, perbuatan bid'ah semacam ini diterima dan tidak tertolak. Inilah yang disebutkan bid'ah hasanah.